اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. Kita sambung malam ni tadabbur surah Al-Baqarah, ayat yang ke-100. Malam ke-27, ayat yang ke-100. Semoga malam ni kita dapat Lailatul Qadar. Amin. Amin. Sebelum kita sambung ayat ke-100, kita tengok dulu pengajaran daripada ayat yang lepas. Kita belum ambil pengajaran ayat yang ke-97 kan? Ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Dan ayat 99 juga, walau ayat 98, man kana aduwwan lillahi, ayat 97, qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Katalah wahai Muhammad, sesiapa sahaja yang menjadi musuh kepada Jibril, maka Jibril itu tidak lain hanyalah sebagai Rasul yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Jadi tidak ada sebab untuk bermusuh dengan Jibril. Kemudian Jibril pula menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan izin Allah. Dan kitab yang diturunkan Al-Quran ialah musaddiqan, membenarkan apa yang ada di tangan orang Yahudi, iaitu kitab Taurat. Dan Quran juga yang dibawa oleh Jibril adalah sebagai petunjuk dan busyra, berita gembira bagi orang beriman. Jadi semua sebab tu sebagai sebab untuk tidak patut Bani Israel membenci kepada Jibril. Begitu juga ayat 98, Allah beritahu barang siapa yang bermusuh dengan Allah dan para malaikatnya, para rasulnya, khususnya Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh kepada kesemuanya, dan mereka itu adalah orang-orang kafir. Pengajaran daripada dua ayat ni, ayat 97 dan 98. Pertama, ada sebahagian manusia yang bermusuh dengan malaikat. Ada sebahagian manusia yang bermusuh dengan malaikat, iaitu orang Yahudi. Kalau kita fikir dari segi logik, tak ada faedah pun bermusuh dengan malaikat. Dan malaikat pula adalah makhluk yang gaib, tak nampak. Jadi nak bermusuh macam mana dengan benda yang tak nampak? Itulah sifat orang Yahudi. Satu. Yang kedua, kelebihan Jibril alaihissalam. Kelebihan Jibril alaihissalam kerana Allah mempertahankannya. Walaupun dia dimusuhi oleh orang Yahudi, tapi Allah sendiri mempertahankan Jibril. Itu menunjukkan kelebihan Jibril alaihissalam. Yang ketiga, Jibril adalah utusan Allah yang wajib kita suka dan cinta, bukan kita musuhinya.
Jibril adalah utusan Allah yang wajib kita suka dan cintai, bukan memusuhinya. Kerana dia membawa sesuatu yang sangat penting dan baik untuk manusia, iaitu Al-Quran. Yang keempat, Al-Quran wajib difahami dengan akal. Al-Quran wajib difahami dengan akal. Oleh kerana itu, Al-Quran diturunkan oleh Jibril terus ke hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran wajib difahami dengan akal ataupun hati. Oleh kerana itu, Al-Quran diturunkan oleh Jibril terus masuk ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, Al-Quran diturunkan dengan izin Allah. Bukan dengan kehendak Jibril alaihissalam. Yang keenam, Al-Quran adalah berita paling menggembirakan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran adalah berita yang paling menggembirakan bagi orang-orang beriman kerana ia menunjukkan manusia kepada penciptanya, dan akan memandu manusia kepada syurga yang kekal abadi. Yang ketujuh, sesiapa yang tidak gembira dengan Al-Quran, maka dia bukan orang yang beriman. Sesiapa yang tidak gembira dengan Al-Quran, maka dia bukan orang yang beriman. Yang ke-7, yang ke-8. Sesiapa yang bermusuh dengan malaikat atau mana-mana rasul, maka dia akan menjadi kafir dan dia adalah musuh kepada Allah. Sesiapa yang memusuhi malaikat ataupun mana-mana rasul, dia menjadi kafir dan menjadi musuh kepada Allah. Yang ke-9. 9. Semua yang kufur kepada Allah adalah musuh. Semua yang kufur kepada Allah adalah musuh bagi Allah. Walaupun dia hanya memusuhi satu malaikat ataupun seorang rasul sahaja. Walaupun dia hanya memusuhi satu malaikat ataupun seorang rasul sahaja. Okey, ayat 99. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wama yakfuru biha illal fasiqun. Dan pasti sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad ayat-ayat yang cukup jelas
dan tidak ada yang kufur dengan ayat itu melainkan orang yang fasik. Pengajarannya, pertama, semua ayat Al-Quran adalah jelas dan terang. Semua ayat Al-Quran adalah jelas dan terang. Sesiapa yang tidak memahami sambungan, sesiapa yang tidak memahami Al-Quran, maka bukan kerana Quran tidak jelas. Maka bukan kerana Quran tidak jelas. Tetapi dia yang lemah dalam mempelajari Al-Quran. Yang ketiga, yang kedua, tidak ada yang mengingkari Al-Quran melainkan hanya orang yang fasik. Tidak ada orang yang mengingkari Al-Quran melainkan hanya orang yang fasik, iaitu terkeluar daripada Islam. Tidak ada yang mengingkari Al-Quran melainkan dia adalah orang yang fasik, iaitu terkeluar daripada Islam. Okey, habis kita sambung. Ayat hari ini Allah nak sebut satu lagi sifat orang Yahudi. Sifat buruk orang Yahudi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ni dia panggil huruf istifham. Huruf istifham ni kita dah belajar sebelum ni kan. Dia ada dua bentuk. Istifham. Dia istifham ni soalan, huruf untuk bertanya. Bila, kenapa, adakah. Jadi istifham ada dua bentuk. Pertama hakiki. Yang kedua majazi. Jadi kalau hakiki, soalan tu adalah betul-betul untuk mendapat jawapan ataupun maklumat. Apa khabar? Kenapa tak datang semalam? Yang kedua majazi. Majazi, soalan bukan untuk mendapat jawapan, bukan untuk mendapat maklumat, tetapi untuk mencela, mengingkari. Okey, dalam soalan ni, ni soalan. Tujuannya adalah majazi, iaitu untuk mencela, untuk mengingkari perbuatan orang Yahudi. Litaubih wal inkar. Apa perbuatan Yahudi yang Allah nak cela dan nak ingkar? Apakah patut kullama makna dia setiap kali. Ahadu, mereka buat perjanjian mereka buat apa-apa perjanjian nabazahu apa? Telah nabaza mencampak, melempar. Telah mencampakkannya apa ni? Nya ni balik pada apa? Perjanjian. Jadi orang Yahudi ni setiap kali buat perjanjian, apa dia? Telah mencampakkan perjanjian itu. Oleh siapa ni? Fariqun. Sekumpulan minhum, dari mereka. Ini keadilan Allah.
keadilan Islam. Iaitu bila menghukum, Allah tidak hukum secara pukal, secara pukul rata kan. Yang mencampak berjanji ni bukan semua, hanya fariqun minhum. Jadi Allah juga nak mengajar kita bila kita menghukum jangan secara pukal. Bila kita hukum secara pukul rata, kita adalah orang yang zalim, tidak adil. Okey, sebahagian daripada mereka mencampak. Okey, kalau dia buat perjanjian, orang Yahudi ni, bukan semua, kalau dia buat 10 perjanjian, berapa kali dia batal dan dia campakkan perjanjian tu? 7 ke 8? Kalau dia buat perjanjian, tak kira dengan Tuhan ke, dengan Nabi Muhammad ke, dengan orang beriman, kalau 10 perjanjian, berapa perjanjian yang dia batalkan? Mana tahu? Mana tahu? Mana boleh teka? Jangan bersangka buruk pada Yahudi. Dia sebenar dalam ayat ni ada jawapan. Jawapannya dalam perkataan kullama. Makna apa? Berapa kali? 10 lah. Kebetulan betul. Ni bahasa Arab. Bila sebut kullama, setiap kali. Kalau 100 kali perjanjian, 100 kali dibatalkan. Saya kata setiap kali saya datang ke ofis Sugulam, ada diha. Maknanya kalau saya datang 100 kali, berapa kali diha ada di sini? 100 kali. Ada satu ayat, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha, kan? Adakah? Surah apa? Surah kullama aradu an yakhruju minha uidu. Ini surah apa ni? Ini surah Sajadah. Yang tadi surah Al-Mulk. Betul kan? Mana Hafiz? Betul ayat ni? Surah Sajadah. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Okey. Surah Sajadah. Cuba terjemah. Ada tak kullama ni? Kan, setiap kali. Aradu, mereka ingin. Mereka ni siapa? Ahli neraka. Setiap kali ahli neraka ingin an yakhruju, keluar, minha, dari neraka. U'idu, mereka dikembalikan ke dalam neraka. Apa maksud ayat ni? Dia ahli neraka ni dalam tafsir dia kata api itu terlalu panas dan menaikkan ahli neraka. Seolah ahli neraka tu terlambung. Bila terlambung, dekat dengan pintu. Bila dekat dengan pintu, apa fikiran orang yang tengah panas, terbakar, hangus, nampak pintu neraka? Apa dalam kepala dia? Dia nak keluar. Ni, setiap kali nampak pintu dia nak keluar. Maka Allah kata apa? Dia kembali, dia hempak balik sampai ke dalam neraka. Maknanya, kalaulah dilambung 100 kali, dia nak keluar pun 100 kali, maka berapa kali dia hempak balik ke patak neraka? 100 kali. Itu makna kullama. Okey. Kenapa Allah bagi tahu? Allah bagi tahu kita ni untuk apa ni? Allah bagi tahu perangai orang Yahudi, bukan semua, sebahagian. Buat perjanjian mesti batal. Buat perjanjian mesti batal. Kenapa Allah bagi tahu kita? Satu, jangan jadi macam Yahudi. Yang kedua, berhati-hati dengan Yahudi. Jangan suka buat perjanjian.
Jangan suka buat perjanjian. Sebab kalau 10 perjanjian, 10 dia batal. Tapi ada tak orang Islam buat perjanjian dengan Yahudi? Ada tak? Ada. Sekarang lagi teruk. Negara Islam kan buat perjanjian dengan Israel. Apa nama negara tu? Ha? UAE kan? Buat perjanjian. Dia tak ada buat ayat ni kot. Okey. Apa sebab ni mereka batalkan perjanjian? Paling-paling kurang buat 10, 5 batal kan? 5 okey. Tapi tak semua sekali batal. Apa punca? Bal aksaruhum, bahkan kebanyakan mereka la yu'minun, tidak beriman. Jadi punca mereka selalu batal perjanjian ialah sebab tak beriman. Kan? Makna apa tu? Allah nak beritahu kalau dia beriman, dia tak akan batalkan perjanjian. Sebab sifat orang beriman tak mungkin batal perjanjian. Bila orang Islam batalkan perjanjian, dia ada sifat sifat Yahudi. Dua. Siapa yang suka batal perjanjian? Buat perjanjiannya batal, buat perjanjiannya batal. Dia ada dua kesannya. Pertama, dia menyerupai Yahudi. Yang kedua, dia menyerupai orang munafik. Kan orang munafik, Nabi kata ada 3 sifat munafik. Pertama, bila bercakap bohong. Yang kedua, bila berjanji dusta. Inilah perjanjian lah. Yang ketiga, bila dia beri amanah, dia khianat. Ada tak pada orang Islam 3 sifat ni? Ada kan? Yang paling ramai sekali siapa? Orang politik lah. Sebab dia nak kuasa, nak pilihan raya, nak undi kan. Dia berjanji tak? Mesti berjanji. Kalau tak berjanji, siapa nak undi? Tapi bila menang, tapi dia sedar tak? Dia sipunya adalah orang Yahudi. Tak. Dalam bahasa Arab, dalam Quran, bila sebut ahdan perjanjian, nakirah. Bila nakirah, umum. Bila umum, semua sekali. Perjanjian dengan Allah, perjanjian dengan manusia, perjanjian sesama mereka, semua mereka batalkan. Perjanjian kita dengan Allah apa dia? Syahadah, sembah dia, taat pada semua perintah, solat pada awal waktu. Perjanjian kita dengan sesama manusia, banyaklah. Anak dengan bapa, bapa dengan anak, suami dengan isteri, isteri dengan pekerja dengan bos, bos dengan pekerja. Kadang-kadang kita berjanji dengan kawan. Besok pukul 10 saya datang. Tengok tak datang. Kenapa tak datang? Saya tak berjanji pun. Tengok IC dia lahir kat mana? Israel ke kat mana? Perjanjian dengan? Tak, orang Islam tepat pada janji walaupun dengan orang kafir. Tak, dia orang kafir ada 2 kategori. Pertama, musyrikin. Yang kedua, ahli kitab. Allah sebut dalam surah Bayyinah kan, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Satu, yang kedua, wal musyrikin. Jadi orang musyrikin pun suka batal perjanjian. Tapi kalau 10, taklah 10 dia batal. Yahudi, kalau 10, 10 batal. Jadi yang paling teruk melanggar perjanjian, Yahudi. Dulu kini dah selamanya. Orang Yahudi juga bercakap tak boleh pakai. Ada satu kisah disebut dalam hadis Sahih Bukhari. Ayat yang lepas cerita pasal Yahudi benci bermusuh dengan siapa? Jibril kan. Okey. Ada seorang Yahudi, dia adalah ulama Yahudi. Ulama dan pemimpin Yahudi di Madinah. Namanya Abdullah bin Salam. Tengok, nama Yahudi Abdullah. Nama munafik Abdullah juga. Abdullah bin Ubay. Jadi kalau orang kafir nama Abdullah kat Malaysia,
Apa orang Melayu buat? Habis kena maki ni, pergi tukar nama sekarang kat JPN. Kan? Tapi Nabi tak kisah pun. Nabi buat apa pada orang macam ni? Nabi berdakwah. Okey, Abdullah bin Salam, dia ulama Yahudi dan juga antara orang dihormati oleh orang Yahudi di Madinah. Bila Nabi datang ke Madinah, dia jumpa Rasulullah. Dia kata, "Ya Muhammad, bagi tahu aku 3 perkara ni. Tidak ada orang yang tahu 3 perkara kecuali dia mesti Nabi. Kalau kamu dapat jawab 3 soalan ni, aku akan masuk Islam." Apa dia soalan tu? Ha? Apa dia? Tak, itu lain, itu lain. Itu soalan bukan daripada Abdullah bin Salam. Apa dia? Pertama, apa tanda pertama kiamat? Tanda besar pertama kiamat. Yang kedua, makanan pertama ahli syurga. Makanan pertama ahli syurga. Yang ketiga, apa sebab orang anak ni dia mirip pada bapa, anak ni pula lebih mirip kepada mak? Soalan ni ada tak dalam SPM? Tak ada. Kalau orang tanya kita boleh jawab? Apa boleh jawab sekarang? Jawapan dah bocor. Okey, jawab sekarang. Apa jawapannya? Tanda besar pertama kiamat ialah keluar api dan menyebabkan manusia terkepung. Api itu menghalau manusia daripada timur ke barat. Kita tak sempat kot, kita matilah. Yang kedua, makanan pertama ahli syurga ialah ziyadatu kabidi hut. Hut ni ikan lah yang menelan Nabi Yunus. Ziyadah tambahan, kabid hati, hut ikan paus. Jadi makanan pertama ahli syurga apa dia? Bukan hati, ini ziyadah. Ziyadah tu daging yang melekat pada hati ikan paus. Pasal apa ni? Wallahu a'lam. Dalam hadis tak beritahu sebab kenapa ini makanan pertama. Tunggu je lah, tunggu. Yang ketiga, macam mana anak ni lebih mirip rupanya kepada bapa? Nabi kata, sebelum Nabi jawab. Nabi kata, sekarang Jibril datang bagi jawapan padaku. Dia cakap pada Abdullah bin Salam. Bila Nabi kata Jibril datang bagi jawapan, Abdullah bin Salam beritahu apa? Oh, Jibril ini adalah musuh orang Yahudi. Betul lah ayat yang lepas kita belajar. Kemudian baru Nabi jawab. Jadi yang anak mirip pada lelaki bila Aimani mendahului Aimani lelaki mendahului Aimani wanita, maka rupa anak lebih mirip pada bapa. Kalau mirip pada ibu, terbalik. Okey. Betul tak salah? Nabi ada buat kajian tak? Tak payah buat kajian. Sebab jawapannya daripada Allah. Bukan daripada Quran, daripada Allah. Okey. Lepas ni, nak bagi tahu Yahudi ni, dia boleh tukar perkataan, pendapat, pendirian, tak sampai 1 minit. Jadi Abdullah bin Salam, lepas Nabi dapat jawab 3 soalan, dia betul. Dia kata, asyhadu an la ilaha illallah, dia masuk Islam. Kemudian dia bagi tahu pada Nabi, Yahudi adalah kaum buhtun, kaum pendusta, penipu. Jadi Abdullah bin Salam minta Nabi panggil orang Yahudi dan tanya mereka tentang aku. Jangan beritahu aku dah masuk Islam. Nabi pun panggil orang Yahudi dan tanya, apa pandangan kamu tentang Abdullah bin Salam? Orang yang paling alim di kalangan kami, orang yang paling baik, orang yang paling terpuji. Kemudian Nabi tanya soalan, apa pandangan kamu kalau Abdullah bin Salam masuk Islam? Mustahil. Sebab dalam kepala dia, ini ulama Yahudi. Kalau kami bukan ulama pun, Yahudi tegar, yang ni lagi tegar. Kan?
Lepas dia kata mustahil, Abdullah bin Salam keluar. Dia kata asyhadu an la ilaha illallah. Dia mengucap depan orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi yang baru je puji Abdullah bin Salam? Dia kata inilah orang yang paling jahat di kalangan kami, anak cucu yang paling jahat ni. Tak sampai 2 minit. Itulah Yahudi. Paling-paling kurang tunggulah besok kan. Itulah Yahudi. Ada tak orang kita suka tukar pendapat? Pagi lain, petang lain kan. Kadang-kadang tak sampai petang pun. Kadang-kadang 10 minit. Tak ada cakap lain. Tak ada. Itu orang lain. Itu tengok IC dia lahir kat mana. Okey. Jadi punca melanggar perjanjian ialah sebab tak beriman. Sebab itulah orang beriman bila ada je melanggar perjanjian, dia ada sifat munafik. Orang munafik ataupun orang Yahudi. Okey. Kemudian walamma dan lamma. Tatkala Ustaz, boleh tanya sekejap? ya. Apa beza bal dengan bala? Oh, dari segi makna sama. Dia macam ni. Dari segi makna sama. Dia kalau bal, dia nak menafikan apa yang lepas ni. Yang bala pun lebih kurang je. Nanti saya cek dulu kamus. Saya cek kamus. Tapi bila terjemah, makna dia bahkan juga. Okey. Dan tatkala ja'ahum, telah datang kepada mereka. Datang pada mereka siapa ni? Tak, datang mereka tu siapa? Yahudi. Allah nak begitu perangai Yahudi. Bila datang kepada mereka Rasul. Dan Allah sebut pula Rasul daripada siapa ni? Dari sisi Allah, bukan daripada manusia. Dari sisi Allah. Tengok Allah nak begitu teruknya Yahudi. Satu Rasul. Rasul ni bawa benda baik kan? Tak ada Rasul yang ajak pada benda maksiat. Yang kedua, Rasul tu daripada Allah. Pasti lagi baik sebab Allah adalah bersifat penyayang. Kemudian Rasul tu pula datang musaddiqun. Ia membenarkan. 5 pada apa ataupun bagi apa yang ma'ahum bersama mereka. Apa dia bersama mereka? Kalau Yahudi bersama mereka adalah Taurat. Kalau Nasrani bersama mereka Injil. Tengok Allah nak bagi teruknya Yahudi bila Rasul datang. Rasul siapa yang utus? Allah. Tak patut dah engkarkan sebab Allah yang utuskan. Yang kedua, Rasul tu hanya membenarkan apa yang ada dalam kitab mereka. Lagi tak patut. Bila patut orang Yahudi engkar? Bila yang Rasul bawa bercanggah dengan kitab mereka. Okeylah, nak lawan pun lawanlah. Tapi hanya mengesahkan. Maka apa sikap orang Yahudi? Nabaza. Nabaza apa mana? Ni tak ada dah. Telah melempar. Fariqun sekumpulan atau segolongan. Minal lazina dari allazina orang-orang yang mereka diberi kitab. Tengok. Allah sebut satu-satu. Yang campak. Dia campak Quran ni siapa ni? Orang jahil ke orang ada ilmu? Beza tak orang jahil tolak agama dengan orang yang ada ilmu tolak agama? Beza tak? Yang mana paling teruk? Allah sengaja sebut ni. Yang campak ni bukan calon-calon orang ni. Orang yang mengaku ada kitab daripada Allah. Orang yang mengaku ada ilmu. Tapi bila Quran datang, yang tidak berbeza pun dengan kitab mereka, mereka campak. Mereka campak ni, kitab Allah.
kitab. Allah sandarkan kitab itu kepada Allah. Menunjukkan apa? Menunjukkan kitab itu sangat mulia. Apa-apa saja disandar pada Allah jadi mulia. Kitab, kalau kitab saja mungkin kitab matematik, mungkin geografi. Tapi bila disandar pada Allah, kitab itu menjadi mulia. Rumah mungkin rumah Perdana Menteri, mungkin rumah orang kampung. Tapi bila disandar pada Allah, Baitullah jadi mulia. Unta biasa saja, haiwan kan. Tapi kalau sandar pada Allah, unta itu jadi mulia. Ada tak unta yang disandar pada Allah? Ada tak? Ada untuk Nabi Saleh. Unta Nabi Saleh. Naqatullahi wa sukyaha. Jadi apa-apa yang disandar pada Allah, dia akan jadi mulia. Macam kalau manusia, Allah sebut apa? Manusia menjadi mulia bila disandar pada Ibadur Rahman. Hamba-hamba kepada Ar-Rahman dalam surah Al-Furqan, kan? Ini hamba Ar-Rahman dijamin masuk syurga. Sebab mulia. Kenapa mulia? Allah sandarkan, ini hamba aku. Hamba Allah yang Maha Penyayang. Tahu apa sifat yang pertama hamba Ar-Rahman? Allah sebut di akhir surah Al-Furqan. Okey, kita semua ibadur Rahman tak? Ibadur Rahman ke tak? Tak juga. Apa dia? Sifat pertama. Bukan. Itu orang bertakwa. Ibadur Rahman apa dia? Allazina yamshuna 'alal ardi hawnan. Tengok sifat pertama. Allah tak kata solat. Allah tak kata solat malam. Tapi sifat pertama ialah bila mereka berjalan di atas muka bumi, haunan, rendah diri. Ramai orang solat tapi sombong. Betul tak? Ramai orang solat malam tapi sombong. Bukan ibadur Rahman. Ibadur Rahman yang paling utama, sentiasa merendah diri dengan Allah, dengan manusia, haunan. Wa iza khatabahumul jahilun qalu salama. Bila orang jahil berkata kepada dia, dia tak maki, dia tak kata huduh. Dia kata salaman, sejahtera. Dia akan cakap perkataan yang tak menyakitkan hati orang jahil itu. Itu ibadur Rahman. Kalau jenis cakap je menyakitkan hati orang, bukan ibadur Rahman. Okey. Boleh? Jadi Allah sengaja sebut kitabullah. Nak beritahu apa ni? Betapa biadabnya Yahudi. Kalau dia campak kitab geografi, okey tak? Kalau dia campak kitab wawasan 2020, okey tak? Okey kan? Okey sangat. Tapi yang dia campak sekarang apa dah? Kitab Allah. Kemudian dia campak kat mana ni? Dia campak kat mana? Wara'a zuhurihim, di belakang. Apa maksud ni? Adakah dia campak macam ni? Ini Quran, dia campak betul kat belakang. Tak, habis? Ini sebagai simbolik lah. Kenapa Allah sebut campak belakang? Ada maksud tu. Kita kalau dia campak depan lain, campak belakang lain kan? Kalau campak depan tu apa makna? Contohlah kita ada telefon kan? Telefon baru kita geram, lain tak clear. Kita campak kat depan. Mana apa tu? Nak ambil lagi tu. Tapi kalau telefon lama, asyik tak ada lain je, kita campak ke belakang. Itu mana apa tu? Tengok, Allah nak bagi kita Yahudi. Yahudi ni bukan dia tak nak terima Quran sekarang, tapi sampai bila-bila. Jangan pandang belakang. Boleh faham? Ini Yahudi ni. Bila dia campak tu makna dia takkan tengok lagi Quran. Cakap apa pun dia takkan tengok. Ini perangai Yahudi. Dan dia tak rasa ke itu kitab Allah? Allah kata ka'annahum
ka'annahum seolah mereka la ya'lamun, tidak mengetahui. Mereka tak tahu apa ni. Mereka tak tahu apa. Allah tak sebut tak tahu apa ni. Atau apa yang di dalam Taurat. Tak, campak ni. Kitab Taurat dia tak campak. Kan dia dah mengaku dia beriman dengan Taurat saja. Yang dia campak ni ialah Al-Quran. Mereka campak Al-Quran di belakang mereka. Kemudian Allah kata, seolah mereka tidak tahu. Tak tahu apa? Dia tahu yang dia campak tu Quran, ataupun yang dia tak peduli tu Quran. Tapi dia rasa macam tak tahu apa-apa. Kan? Kita kalau campak barang bernilai yang kita benci kan, kita rasa macam kita tak tahu pun benda tu ada nilai, kita pun campak. Boleh faham? Tapi dia tahu tak Quran tu ada nilai? Tahu. Sebab tu Allah kata ka'anna, seolah. Cara mereka campak tu macam Quran tu tak ada nilai. Okey. Bolehkah? Jadi apa yang Allah nak beritahu perangai Yahudi ni? Apa dia? Dia tak akan beriman sampai? Adakah semua? Tak. Adakah separuh-separuh? Tak. Adakah sebahagian besar? Ya. Sebab itulah yang beriman tak ramai macam Abdullah bin Salam. Tak ramai lah. Kebanyakannya memang tak beriman. Jadi di sini Allah nak beritahu siapa yang tak peduli pada Al-Quran. Sama dengan orang Yahudi. Walaupun nampak dia tak campak. Dia tak campak, tapi dia letak kat Arab. Tak pernah buka. Kalau buka pun berdebu kan. Kalau baca pun tak faham. Sebenarnya itu campak lah tu. Yahudi ni bukan campak Quran. Tapi sebenarnya dia tak ikut ajaran Al-Quran. Bila tak ikut dan tak nak tengok pun, dia seolah mencampakkan Al-Quran. Ada tak perangai orang Islam yang tak langsung peduli pada Al-Quran? Ada kan? 50 tahun tak baca Quran. Berapa ramai yang kita jumpa kan? Kita jumpa asnaf umur 50-60 tak boleh baca Quran. Bila tak boleh tu makna apa? Dia tak pernah baca lah tu. Tak pernah baca. Itu baru kita ziarah mungkin baru 50 keluarga kan? Yang ada lagi mungkin 5 juta kan? Tak tahulah. Sebab tu benda yang paling Nabi sedih, sampai Nabi mengadu pada Allah. Apa punca? Punca yang menyebabkan Nabi sangat sedih sehingga Nabi mengadu pada Allah. Apa dia? Umat Islam miskin, umat Islam ditindas. Apa dia? Tak peduli pada Al-Quran. Allah sebut dalam surah apa tu? Bukan surah Al-Furqan ayat 30. Surah Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Mahjura. Okey, cuba terjemah. Surah Al-Furqan ayat 30. Tengok, dengar apa yang Nabi mengadu pada Allah tentang kita. Kita duk mengadu pada Allah tentang PKP, tentang rezeki sempit, tentang tak boleh nak buka gerai bazar kan. Tapi Nabi mengadu pada Allah cerita lain. Cuba terjemah. Wa qala ar-rasul, telah berkatalah Rasul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaum aku, umatku, ittakhazu, mereka telah menjadikan Quran ini sebagai mahjura, benda yang
diabaikan, benda yang ditinggalkan. Apa dia tu? Yang ditinggalkan apa dia? Bacaan ke, hafazan ke, ataupun ajarannya? Ajaran. Sama lah ni, Yahudi mengabaikan ajaran Al-Quran. Jadi siapa yang mengabaikan ajaran Al-Quran, walaupun dia baca, walaupun dia hafal, dia menyerupai Yahudi. Batulah orang Islam ni, kalau ada orang kafir campak Quran, bakar Quran, kadang-kadang campak Quran dalam tandas, orang Islam melenting tak? Melenting tak? Dia buat apa? Mengamuk, buat demo kan? Tapi yang buat demo pun dah lama tak baca Quran kan? Yang demo tu dah tak pernah faham Al-Quran. Jadi ada beza tak? Ada beza? Beza sikit lah. Yang tu campak, yang ni letak kat rak kan? Lepas tu kita tengok di masjid-masjid, di surau-surau, banyak tak Quran yang tersusun rapi? Nampak tak? Perasan tak kalau kita tengok Quran 5 tahun duduk dekat rak tu, lepas 5 tahun Quran yang sama, tak berubah? Perasan tak? Tak perasan? Sebenarnya itu Quran diabaikan. Jadi kenapa berlaku macam ni? Di zaman Nabi, Quran tak ada. Rak pun tak ada di masjid. Tapi semua tak ada yang abaikan Al-Quran. Bila baca, faham. Bila faham, amalkan. Bila amalkan, mereka sebarkan. Tapi Quran tak ada kat rumah mereka, Quran tak ada di masjid. Di tempat kita, Quran macam-macam. Di rumah pun ada, ditampar macam-macam. Tapi ajaran Al-Quran diabaikan. Okey. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis. Nabi sebut dalam satu hadis. Kita pernah sebut dalam kelas. Apa dia? Al-Quran hujjatun laka au alaika. Cuba terjemah. Quran adalah hujjah laka. Untuk apa makna dia? Hujjah bagi kamu. Hujjah lam ni makna benda baik lah ni. Quran akan membela kamu. Bila tu? Bila kamu baca, faham, amal dan sampaikan. Maka jangan risau. Dalam kubur ke, di padang mahsyar ke, Quran akan selamatkan kamu sampai dia pimpin kamu ke pintu syurga. Tapi kalau kamu baca, tak amalkan, Quran akan jadi hujjah alaika. Quran akan jadi pendakwa kamu. Dalam satu hadis Nabi kata, siapa yang letak Quran di depan dia, iaitu ikut panduan Al-Quran, maka Quran akan pimpin dia sampai ke pintu syurga. Jangan risau. Dan sebaliknya, siapa yang meletak Quran di belakangnya, maksudnya dia nak bercakap apa ke, nak buat apa ke, dia tak rujuk pada Al-Quran. Cakap pakai lepas je, buat ikut suka dia je. Maka Nabi kata orang ni, Quran akan saqahu ilan nar. Quran akan heret dia sampai masuk pintu neraka. Jadi jangan main-main dengan Quran. Quran ada apa ni panggil? Power. Boleh mengheret orang ke neraka dan boleh memastikan orang tu masuk syurga. Okey. Dan satu lagi perjanjian. Orang beriman saya dah sebut tadi juga, perjanjian orang beriman wajib tunaikan. Cuba buka surah Al-Ahzab ayat 23. Surah Al-Ahzab ayat 23. Rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi wa minhum faminhum man qada nahbahu wa minhum yang taziru, kan? Wa minhum man yantazir. Wa ma baddalu tabdila. Okey, cuba terjemah.
Rijalun, tengok Allah puji. Allah puji orang beriman. Allah kata rijal. Apa ciri rijal? Ini bukan rijal kat Pulau Mega ni. Lelaki yang Allah puji apa dia? Sadaqu ma'ahadullah. Mereka membenarkan apa yang mereka janji dengan Allah. Yang ni Allah cela sebab mungkin janji. Yang ni Allah puji. Kenapa? Sadaqu. Dia membenarkan apa yang mereka berjanji dengan Allah. Berjanji dengan Allah apa dia? Untuk pertahankan agama Allah. Untuk korbankan nyawa, harta demi kerana Allah. Maka kemudian Allah kata apa? Faminhum, sebahagian daripada rijal ini, man qada nahbahu. Orang yang apa dia qada? Apa dia? Qada ni makna dia mendapat nahbahu, apa yang dia cita-citakan, iaitu mati syahid. Jadi dalam banyak rijal ni yang membenarkan janji dengan Allah, ada yang dah betul-betul dapat, iaitu mati syahid. Yang belum lagi, Allah kata apa? Wa minhum, sebahagian mereka man yantazir, sedang menanti. Dalam list menunggu untuk mati syahid. Dan wama badalu, dan mereka tidak pernah menukar apa yang mereka janji kepada Allah. Ini ciri-ciri orang beriman. Okey. Kita cukup setakat itu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya Ustaz Ya. Daripada ayat-ayat surah Al-Baqarah yang kita dah tadabbur, kita nampak sifat-sifat orang Yahudi ataupun sifat orang munafik. Ya. Tapi saya nak kaitkan juga dengan hadis daripada Nabi yang saya baca daripada kitab yang mengenai apa ni, keadaan di akhir zaman nantilah. Ya. Yang mengatakan Islam akan naik kembali sebelum capai. Maknanya waktu kiamat dah berlaku tu semua dah tak ada orang Islam, yang ada tinggal orang kafir. Jadi soalan saya kan Ustaz, kita nampak nanti sebelum kiamat nanti yang Islam ni naik, adakah satu umat Islam jadi lebih baik ataupun orang kafir yang masuk Islam Ustaz? Dia bila turun Nabi Isa AS, maka Islam akan menang. Dan menang tu makna logiknya, masa tu sebelum tu ramai orang kafir kan. Tapi bila turun Nabi Isa AS, Islam akan menang, makna yang kafir tu akan masuk Islam, yang Islam akan menjadi semakin kuat. Itu logik lah. Sebab dalam hadis tak sebut secara detail. Sehingga kan berlaku peperangan dengan orang Yahudi, dan Yahudi kalah kan. Sehingga kan ada pokok bagi tahu Yahudi sembunyi di sebalik pokok. Pokok tu juga bercakap, ya Muslim, wahai orang Islam, ni ada orang Yahudi belakangku, datang bunuh dia. Sampai tak tu. Ketika itu Islam menjadi kuat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kan pada tahun ini ulil amri melarang kita untuk beriktikaf di masjid. Tapi kalau saya nak pergi beriktikaf di masjid, apa hukumnya Ustaz? Apa dia soalan tak jelas. Ulil amri tak benarkan. Kemudian? Tapi kita buat juga. Contoh kita, saya nak pergi iktikaf, contoh saya nak pergi iktikaf kat masjid, tapi kerajaan melarang, apakah hukumnya? Dia kenapa nak pergi? Memang tak boleh pun. Soalnya memang tak boleh pergi, dan pihak AJK tak akan benarkan. Jadi kenapa kita nak buat sesuatu benda yang memang tak boleh buat pun? Itu satu bab kan. Jadi kalau saya jawab soalan, tak relevan lah, sebab memang tak boleh buat pun. Pergilah mana-mana masjid, dia tak akan benarkan. Yang dibenarkan ialah solat qiyamul lail lebih kurang pukul 3. Itu pun jaga jarak kan. Tapi nak iktikaf tak boleh, tak benarkan. Okey, yang kedua, kalau kita buat juga dia melanggar perintah ulil amri,
Dan dalam Islam, selagi mana perintah ulil amri tidak bercanggah dengan Islam dan tidak memudaratkan agama kita, kita patuh je lah. Kita patuh je. Saya curi-curi tapi AJK bagi buat. Oh, AJK bagi buat. JK dia pandang sebelah mata dia kalau saya boleh tikam. Ya ke? AJK pandang sebelah mata dia terus dia buat. Oh, AJK jenis yang langgar ulil amri juga lah ni. Tak, pandangan saya tak payahlah bila benda tu bercanggah dengan peraturan yang ada kan. Dan kalau kita buat boleh menimbulkan masalah. Jadi tak payahlah buat. Lagi pula yang kita nak buat tu bukan yang wajib. Kan? Bukan wajib pun iktikaf. Dan benda tu kita boleh, walaupun bukan iktikaf, tapi kita boleh beribadat di rumah kita. Apatah lagi kalau wanita, Nabi kata ibadat wanita yang terbaik ialah di rumah. Solat fardu bagi wanita yang terbaik di rumah. Itu solat fardu. Apatah lagi solat sunat, apatah lagi iktikaf yang sunat, maka yang terbaik wanita di rumah. Jadi sebenarnya syariat pun selari dengan keadaan situasi sekarang. Syariat mengatakan wanita yang terbaik beribadat di rumah. Dan keadaan sekarang macam tak mengizinkan untuk wanita beriktikaf di masjid. Maka lagi sepatutnya kita duduk kat rumah aja. Saya pun biasa iktikaf setiap tahun di masjid kan. Tapi bila tak dibenarkan, tak ada masalah. Nabi pun sebut dalam satu hadis, dengar satu hadis. Nabi kata siapa yang sakit ataupun musafir, maka dia akan dicatat pahalanya sebagaimana dia ketika dia sihat ataupun ketika dia bermukim. Contohlah, sebelum ni dia selalu salat Jumaat di masjid. Tiba-tiba tak dibenarkan sebab COVID-19 kan. Maka setahun dia tak pergi salat Jumaat di masjid, dia tetap akan dapat pahala pergi salat Jumaat 5 kali sehari. Sebab dia tak pergi bukan tak nak pergi, tapi sebab ada halangan. Sama juga ulama kata, siapa yang biasa beriktikaf sebelum PKP ni, dia tak tahu dia iktikaf di masjid, tiba-tiba PKP tak dibenarkan. Dia memang nak pergi tapi tak dibenarkan, dia dapat pahala iktikaf walaupun dekat rumah. Sebab bukan dia tak nak pergi. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa anti fajazakillahu khairan. Ada soalan lagi? Malam ni malam 27 Lepas kelas ni jangan tidur. Sambung lagi dengan baca Quran, tadabbur, berzikir, solat. Kalau nak tidur pun tidur sekejap aja. Bangun awal. Sekali je lah setahun. Kita tak tahu, mungkin tahun depan kita tak dapat lagi bulan Ramadan. Okey, dah tak ada soalan Tak ada kan? Tak ada. Apa dia? Dalam hadis ada dikatakan siapa yang tak berselawat bila nama Nabi SAW disebutkan, dia boleh mendoakan anak dan Nabi SAW aminkan. Soalan, apabila imam membacakan doa yang baca selawat pada pembukaan dan penutup doa, adakah makmum perlu selawat sama? Tak. Yang hadis yang Jibril mengatakan celakalah orang yang tidak berselawat kepada Nabi. Situasi dia macam mana? Jibril berkata, barang siapa yang nama engkau disebut di sisinya, dia tidak berselawat. Maka Jibril kata celakalah orang tu. Dan Nabi pun kata amin. Boleh faham? Bukan makna orang tu berselawat, kita pun kena berselawat. Tak, orang tu sebut nama Nabi. Sebut contohlah Rasulullah, kita tak berselawat, kita celaka. Tapi kalau orang tu berselawat, kita tak perlu berselawat. Sebab dalam hadis tu mengatakan bila nama engkau disebut di sisinya, dia tidak berselawat. Jadi kalau imam baca doa kepada berselawat, kita pun tak berselawat, tak salah. Tapi kalau imam kata ataupun penceramah, qala Rasulullah, kita kena sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ikut ayat yang 101 ni, apa surah Al-Baqarah, maksud bahasa tu mencampakkan, jadi dia simbolik ke ataupun Yahudi betul-betul campakkan kitab tu Ustaz? Tak, simbolik. Ataupun dia hanya simbolik? Simbolik je. Abaikan. Satu, Allah guna perkataan nabazah ni mana? Nabazah campak dengan kuat. Yang kedua, campak ke belakang. Menggambarkan apa? Yahudi ni terlalu benci dan tak akan balik semula kepada Al-Quran. Itu hanya simbolik je. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa anti fajazakillahu khair. Adakah orang yang sifatnya pendiam dan tidak banyak cakap, masalah serta kurang bergaul dituduh sombong, sedangkan bila didekati ia tidak begitu? Adakah orang yang pendiam dikatakan sombong? Tak, tengok dia pendiam tu sebab apa? Sebab dalam satu hadis Nabi kata, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, falyakul khaira au liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata benda yang baik sahaja. Kalau tak ada benda yang baik, diam. Jadi kalau orang tu diam sebab tak ada modal yang baik, dia tak sombong. Bahkan dia adalah orang beriman. Sebab dia ikut perintah Allah dan Rasul. Tapi kalau banyak benda baik yang boleh dipercakap, tapi tak nak bercakap, sombong. Orang tanya soalan pun, dia tahu jawapan tapi tak nak jawab, itu sombong. Bermaaf-maafan di hari raya, adakah sunnah yang dituntut ataupun ianya budaya masyarakat? Ia budaya masyarakat. Kita dituntut bermaafan bila buat salah, bukan bila masuk bulan Ramadan, bukan bila masuk hari raya, kan? Sebab itulah bila bermaafan hari raya, dia tak mengubah apa-apa, kan? Ya, dengki juga, kosong kan, besok balik asal. Jadi nak bermaafan ni betul-betul kena sedar apa kesalahan kita, dan kita minta pun dengan penuh rasa bersalah, bukan sambil gelak-gelakkan, kosong. Itu bukan cara Islam. Wallahu a'lam. Ustaz, berbalik pada topik sombong tadi, kalau perempuan bagi salam dan senyum pada lelaki yang bukan marah, boleh ke Ustaz? Boleh, kalau lelaki tu umur 90, 95 kan. Ataupun lelaki tu umur 5 tahun. Dia sebenar tidak ada dalil lah. Tidak ada dalil lelaki haram bagi salam pada wanita. Tidak ada dalil. Bila tak ada dalil, kita tak boleh kata haram. Dia akan menjadi haram bila menimbulkan fitnah. Bila menimbulkan fitnah. Contoh, lelaki bagi salam pada wanita muda, kan? Jadi wanita muda tu perasan, yang bagi salam ni naik emas. Haram. Tapi kalau guru bagi salam pada wanita muda dan tak menimbulkan apa-apa fitnah, tak salah. Ataupun murid yang muda bagi salam pada guru yang muda juga, sebagai hubungan anak murid, tak salah. Okey? Wallahu a'lam. Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Bagaimana nak tahu seseorang itu rendah diri? Saya dah sebut rendah diri. Jumpa orang senyum, jumpa orang bagi salam, jumpa orang jangan angkat bahu, kan? Apa nasihat Luqman kepada anaknya? Apa nasihat Luqman kepada anaknya? Wala tusair khaddaka linnas. Jangan bila kamu berjalan, kamu berpaling. Orang depan kita tak tengok muka dia, itu sombong, kan? Ataupun kita tengok tapi tak senyum, itu pun sombong. Jadi nak tahu sifat orang yang merendah diri, bacalah surah Al-Furqan, akhir surah Al-Furqan, sifat ibadur rahman. Okey, cukup ah? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya, setiap kali bila wahyu diturunkan kepada Rasul, macam mana disampaikan kepada sahabat-sahabatnya, terutama macam ayat-ayat berkenaan orang Yahudi ni, adakah dibacakan kepada orang Yahudi terus ataupun dibacakan dalam masa halakah macam tu pada sahabat-sahabat, dan sahabat-sahabat ni sampaikan kepada orang Yahudi, macam mana tu Ustaz?
Dia tak disebut secara detail lah bagaimana cara Nabi menyampaikan ayat, sama ada kepada sahabat ataupun Yahudi ya. Tapi yang penting apa dia? Yang penting mesej tu sampai pada Yahudi ini. Allah kata, "Qul," katalah wahai Muhammad pada orang Yahudi. Sampai tak ayat tu pada Yahudi? Sampai. Macam mana cara? Wallahu a'lam. Jadi jangan risau, Nabi dan sahabat sentiasa amanah. Tapi risaulah kita ni, kita dah faham Quran. Sampai tak mesej ayat kita faham kepada orang kafir? Kalau tak sampai, kita akan disoal. Kan? Berapa ramai orang kafir di luar sana tak faham Al-Quran. Kita faham, tapi kita tak sampaikan. Nabi dan sahabat amanah. Tidak ada satu ayat pun yang Nabi tinggal. Mereka semua Nabi sampaikan kepada orang musyrikin Mekah, orang Yahudi dan sebagainya. Okey, cukup ah. Malam ni kita nak bagi masa sikit kepada ibadat malam 27. Sebab tadi pun dah makan banyak kan. Sepatut malam 27 makan semakin kurang. Jadi saya nasihatkan pada saya dan semua, malam ni pulun habis-habis. Mungkin lepas ni kita tak jumpa bulan Ramadan. Apatah lagi 10 akhir Ramadan. Kalau mengantuk juga, ambil Quran, baca sambil berdiri. Kalau berdiri juga mengantuk, pergilah cek kat doktor. Biasa kalau kita baca sambil berdiri, kita hilang mengantuk kan. Pengalaman, mula-mula kita baca Quran mengantuk. Lepas tu kita lawan. Akhirnya, kita boleh baca kadang-kadang sampai 1 jam walaupun tak dia mengantuk. Kadang-kadang Allah nak test kita kan. Allah nak test kita. Ataupun syaitan nak hasut kita supaya jangan baca. Syaitan buat mengantuk. Kita pun tak apalah, tidur dulu kan. Semoga lepas ni segar. Bangun-bangun waktu sahur dah kan. Okey. Cukup setakat ni kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران.